Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Okey, so hari ni kita dah masuk chapter. So every time saya akan buka ni supaya tengok kita sekarang dah minggu yang ke-12. Okey, minggu ke-12. Okey, so minggu ke-12, minggu ke-11 macam tu lah. Minggu ke-12, minggu ke-11. Okey. Alright, so saya akan masuk 3.1 hari ni, review of ODE. Okay, so hari Khamis ni, hari Rabu awak ada test, and then hari Isnin minggu depan saya akan masuk 3.2 lah, 3.2 dan sampai habis ni, sampai sampai semester, end of semester. Okay, so tentang lagi punya assessment 1 and 2 tu, harap bersabar. Saya sedang bukan saya kan ada lecturer lain tolong tengokkan awak punya test tu so dia belum siap sepenuhnya. Okey, tapi insyaAllah sebelum semester ni berakhir lah, by end of this month lah insyaAllah awak dapat semua test awak, assessment 1, assessment 2, assessment 3. Okey, so hari ni kita nak tengok introduction ODE. Okay, introduction ODE. Jadi saya pergi kepada sini. Okay, untuk ini, untuk pagi ni saya tak rakamkan kelas awak ni, saya akan rakamkan kelas satu lagi. Okay, nanti saya akan naikkan yang apa yang saya rakam tu lah, rakaman saya yang with other class kan. Okay, sekarang kita kena lihat kepada
you punya ODE, ordinary differential equation. Okay, sebenarnya kita nak belajar sebenarnya kita nak belajar PDE. Kita nak belajar partial differential equation and boundary value problem. So why kita nak belajar ODE, ordinary? Okay, sebab bila kita mengambil pendekatan solving partial differential equation ni mengikut satu kaedah di mana kita akan buat change of variable nanti. Okay, and then bila kita change of variable nanti dia menjadi soalan ODE, ordinary differential equation. So apa beza partial differential equation dengan ordinary differential equation ni? Okay, ordinary differential equation ni dia ada one variable saja. Okay, function of one variable. Jadi kita dapat ordinary. So partial differential equation ni when you have equation that have more than one variable. Okay, you ada 2 variable ke, 3 variable ke. Jadi when you want to differentiate, so kita akan differentiate partially. So katalah variable you ada x, y and z. So you have 3 variable kan. Jadi bila kita differentiate terhadap apa? Terhadap x ke, terhadap y ke, terhadap z. Jadi kita akan differentiate satu-satu lah. Sebab tu kita panggil partial differential equation. Okay? Jadi kalau ODE ni ialah ordinary differential equation ni a function of one variable, y in term of x. Jadi mestilah kita akan differentiate with respect to x kan, dy dx macam tu. Okay? Tapi bila you have more than variable, so you kena tulis dy dz ke, dx dz ke, dt dz ke, then kita kena differentiate partially. Okay? So untuk itu kita kena belajar ODE. Sebab nanti all this differential equation will be transformed into the ordinary differential equation. Jadi kita akan lihat ni. So nanti kita akan tengoklah ni beberapa equation yang kita akan tengok. So kebanyakan yang kita akan tengok wave equation lah. 3.3 wave equation, 3.3 wave equation. So kita insyaAllah by end of this month, okay, kita akan habis ke semuanya lah. Okay, mungkin kita akan tengok beberapa, I rasa kita boleh seriously habis minggu depan ni. Sepenuhnya minggu depan saya rasa kita boleh habis. And then kalau ada masa ni, okay, semua kita akan buat soalan-soalan pasir, soalan-soalan pasir. Because this chapter contribute about 25% of your final marks, final exam marks contributed by this topic. Okay, by this topic. Okay. Alright. Dan sekarang sudah confirm you punya paper pada 21 bulan 2. 21 bulan 2. Second last day of examination week ni. Okay, 21 bulan 2. Iaitu hari apa? Hari weekdays dan pagi. Okay, pagi kelas awal. Ini Monday kot, tak salah saya. Monday. 21 bulan 2 is Monday. Alright? Okay, so saya rasa by 21st of January, awak ada masa untuk mengulang kaji, untuk buat balik semua kan. Okay, mana-mana yang tertinggal tu, insyaAllah you have enough time, okay, to do your revision and to do all the exercises and the exam papers, final papers yang you tak pernah buat, yang you tak buat. Alright. Okay, sekarang hari ni saya nak masuk ni sajalah, review ODE. Kita nak review ODE. Alright. So ni kita nak review ODE. So nanti kita akan stop di kita akan stop di sini lah. Okay, sampai superposition principle. So ini saya akan sambung minggu depan. Okay. Alright. So Madam. Saya Ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk Sekejap. Kenapa tak ada ni Tak ada orang nak ni. Saya tak nampak pula orang yang masuk ni. Si semua dah masuk Okay. Apa dia? Okay. I tengok makin hari your class punya attendance makin teruk. Okay.
So kita jangan dapat attendance yang bagus yang bagus. I do not know why. Okay, but you are responsible for your attendance. Okay, jadi untuk dapatkan ilmu kena datang kelas. Okay, kena datang kelas. Okay, kelas pun sekarang bukanlah kena naik bas, kena bersiap-siap kan. Kena naik bas dan pergi kelas. Okay, this is on your room, in your room, from your bed. Okay. So janganlah tak masuk kelas Ni hari ni macam ni 29 attendance kan. Pelawak ni pun bukan ada 30 lebih kan. 39 tak ada hari pelawak ni. Okay. So your attendance nanti will reflect lah dengan kepahaman awak dalam awak punya test ke dalam awak punya exam Alright. So kalau awak tak datang kelas susah sikit lah. Sebab kadang-kadang datang kelas ni dia ada dia punya hikmah dan dia ada punya barakat dia. Sebab you belajar dengan guru kan, belajar dengan guru. Okay, so kita belajar dengan guru. Alright, so sekarang saya pergi kepada slide saya ni. Okay ni. Sekarang ni kita nak belajar tentang ODE. I think you sebenarnya dah belajar ni, ordinary differential equation ni. Okay, you dah belajar dulu masa I don't know masa you buat calculus 2 kot. Calculus 2 or maybe masa you buat calculus 1. Okay. You ada kan belajar ordinary differential equation. Kalau you tak belajar pun mungkin you dah belajar masa form 5. Okay. This is ordinary differential equation. Okay, so sekarang kita talking about order of differential equation Order of differential equation ni ialah order dia ikut dia punya degree of dia punya derivative ni. Kalau full derivative, so kita ada first order lah, first order. Maknanya kita differentiate sekali je. Kalau kita cari dy dx, that means kita differentiate sekali dan kita akan solvekan first order. Okay, kalau second order, you ada second derivative dalam equation awak. Okay, when you see this, you ada second derivative. Okay, kita akan lihat kepada first order and second order saja. Kita tak ada sampai third derivative lah. D cube y dx cube kita tak ada. Okay, kita sampai di square y dx square. Okay, alright. Okay, kita lihat dulu general form of differential equation. Okay, this is the first order general form for first order differential equation iaitu b dy dx plus cy equal to 0. Okay, where b and c are constant. Okay, ni constant Okay, so ini dia punya general form lah. Okay, jadi kalau kita ada this equation ni, kita tengok dulu apa ni, kita akan tengok contoh yang spesifik letter letter. Okay, kat bawah ni nanti kita ada contoh ni. Okay, kita ada ni example ni, kita ada A, B, C, D ni. And now a specific example for what we going to review lah now Okay. Okay, look at this first one, first order differential equation. The general form of this first order ordinary differential equation is b dy dx plus cy equal to 0. Perhatikan ni adalah dy dx dia tak ada, kalau macam dia partial tu. Okay, kalau dia partial. Okay, kalau dia partial tu kita tulis bukan macam ni kita tulis macam ni. Kan? Dy dx tu macam ni, kalau awak nampak macam tu partial lah. Okay. Dia bergrupa macam tu tu partial. Okay, macam ni dy dx ni memang sangat jelas ni adalah ordinary lah, ordinary differential equation. Okay. Alright. So kita punya this is general form. So macam mana kita nak solvekan kita solve pun general lah sekarang ni. Okay, so kita sentiasa buat solution dia. You always start with you let y equal to e to the power of rx be a solution for this differential equation. Okay, kita assume that y equal to e rx equal to the solution of this differential equation. Okay, so what we do is next is to differentiate ni. Kita differentiate ni. Okay, so dy dx equal to, so I differentiate lah ni. E rx time r. Jadi kita letak r kat depan ni. Time r. Okay. And then you akan substitute dalam equation yang asal ni. So now b dy dx adalah r e rx
plus C, okay, C, Y ialah ERX, so equal to 0. Nampak tu? Okay, you buatkan ini the solution, iaitu you differentiate, lepas tu you masukkan dalam the original equation. Okay, so now you going to solve this one. Okay, jadi kita tengok, kita faktorkan yang okay, dia ada sama common term ERX ni, so saya keluarkan kat sini. Okay, so BR campur C time ERX equal to 0 kan. Ni kita lihat ni kan. Okay, so kalau kita ada dua nombor A kali B equal to kosong, so sama ada A kosong ataupun B kosong. So in this case, so either BR plus C equal to 0 or E to the power of RX equal to 0. Okay, so either this one 0 or this one 0. Barulah kita dapat 0 kan, atau dua-dua 0 lah. Okay, tapi at least one of this must be 0 lah. Okay, so sekarang kita lihat kepada equation ni. ERX ni tak mungkin kosong. You gantilah X ni dengan apa nilai sekalipun, dia takkan jadi kosong. Kalau you ganti dengan kosong sekalipun, E kosong adalah 1. Okay, dia tak kosong. Jadi ER to the power of X, E to the power of RX cannot be 0. Therefore, force this one lah to be 0. So mestilah BR plus C tu yang kosong. Okay, so therefore BRC equal to kosong. Jadi R apa? R adalah minus C over B. Ni lah kita nak cari ni R ni. Okay, thus the solution kita masukkan balik kat dalam ni. Okay, Y equal to ERX kan. So Y equal to E to the negative C over B X kan. R ni adalah negative C over B X kan. Tapi kita tambah A kat sini. Ini adalah dia punya general solution. This is the general equation of first order differential equation. This is the general solution for ODE. So ini kita dapat solution yang general lah. So kalau kita have the value of dia bagi any initial condition, dan kita boleh cari apa A ni. Lah. Apa C, apa B. So kalau kita ada more specific soalan lah. Kalau kita ada nilai ni, kita ada nilai B, kita ada nilai C ni dan kita ada nilai semua ni. So maka kita akan dapat jawapan yang ada nilai lah. Tapi now kita punya B and C saja. Jadi kita pun sebutan pun C and B saja. Lepas tu ni A ni pun kita bagi dia general solution. Okay, so faham tu? Okay tak? Faham madam. Okay. So sekarang kita lihat kepada second order differential equation. Second order ordinary differential equation. Kita perlu tahu this is ordinary. Ordinary mean function of one variable, iaitu function of y in term of x kan. Jadi one variable sajalah. Jadi bila kita differentiate y memang terhadap x, tak terhadap benda lain. Sebab itu kita ordinary dia punya D ni, dia punya operator ni adalah D betul. Okay, so kita ada dy dx yang betul lah, dia bukan partial Okay, look at the second order differential equation. Okay, general form dia. So ada A d square y dx squared plus B dy dx plus C equal to 0, Cy equal to 0, where A, B and C are constant. Okay, solution. Okay, sama jaga prosedur. Kita start our answer with let y equal to E to the power of Rx be a solution. Actually be a solution for this differential equation. Okay, macam ni tadi dia first order, jadi kita akan differentiate sekali saja. Okay, so this one dia second order kan, dia ada second order. So kita akan differentiate first sekali. Okay, dy dx equal to R E Rx. Lepas tu kita differentiate kali kedua. Sebab kita nak pakai ni dengan ini dalam ni nanti kan. Dalam ni kita nak gantikan. And then this square y dx square equal to R squared E Rx. Okay. Okay, then kita substitute this all this value y kita gantikan kat sini. Okay, dy dx gantikan kat sini. Okay, this square y dx squared ni kita gantikan kat sini. Okay, now you punya equation menjadi ni.
ER square ERX plus BR ERX plus C ERX equal to 0. Okay, kita gantikan kat dalam ni kan. Gantikan d square y apa, dy dx apa, r dx plus c y apa. Okay, equal to 0. So dapatlah ini equation dia kan. Okay, and then kita tengok dia punya common terms dia semua ERX, ni ada ERX, ni ada ERX. So saya keluarkan faktor tu. Okay, yang lain ni AR squared plus BR plus C ni. Okay, semua ni kita darabkan ERX equal to 0. Okay, so argument dia sama macam tadi. Okay, when you have two numbers multiply kan, equal to 0, so one of the number must be 0 or both are zeros kan. Jadi sama ada ERX equal to 0 or AR squared plus BR plus C equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, so e to the power rx cannot be 0. Cannot be 0. It will never be 0. So, force this AR squared plus BR plus C equal to 0. Plus C equal to 0. Now you have quadratic equation. We want to solve for R. What is R? Okay, so this is quadratic equation. Kan? Sebab ini tak mungkin kosong, so ini yang kosong. Jadi kita kena selesaikan yang ini, di mana kita nak cari nilai R lah. Jadi kita dapat sini AR squared plus BR plus equal to kosong. Then kita akan solve for R. Okay, there are 3 possibility value for R. Okay. Okay, so kalau kita boleh faktorkan kan quadratic equation equal to 0, sometimes we boleh faktorkan. Faktorkan. Dia awak dapatlah nilai dia. Contoh nanti saya bagi contoh sini. Okay, macam awak ada macam contoh kan sini kan. Awak ada x squared plus 5x plus 6 kan. Contohnya 6 equal to 0 kan. Okay, what is the value of x? Macam so you nak selesaikan pada value of x lah. Jadi kita boleh faktorkan. Okay, kita boleh faktorkan iaitu x tolak x campur 2 dengan x campur 3 kan. X campur 3. Okay, you can use calculator. Okay, so our solution nanti adalah x equal to negative 2. Okay, dan x equal to negative 3. Okay, that is the solution for this equation. Okay. Okay. Kalau kita tak boleh faktorkan kan, kalau awak tak nampak. Okay, walaupun kalau contohnya kalau this, if you can find this, solve this by factorization method. So sometimes you tak nampak macam nak faktorkan, you can use this formula. Okay, this formula works for all quadratic equation. Sama ada dia boleh faktor ke, dia tak boleh faktor ke, semua boleh guna equation ni. Okay. Jadi kita kalau awak boleh faktorkan, dah senang lah, awak dapat terus. X equal to negative 2, X equal to negative 3. This is the solution for this differential equation. Okay, kalau kita tak boleh faktor, kita gunakan formula ni lah. So what is your, this is your A kat sini. Ini A, position A awak. A dah 1 lah kat sini. Okay, ini adalah awak punya B. Okay, ni adalah awak punya C. Okay, jadi B tu termasuk dalam ni Okay, so awak boleh guna formula ni lah. Minus B, maknanya minus B adalah minus 5 lah. Minus 5 plus minus 5 kuasa 2 tolak 4, A adalah 1, C adalah 6. Per 2A dia adalah 1. Okay, you selesaikan. So awak dapatlah dia punya R lah. Lepas itu awak akan dapat R dia kan. R dia awak dapatlah apa R dia. Okay, ni cuma kita cari R dia kan. Dapat R dia. Okay, jadi kita kena consider 3 cases lah. 3 cases. Okay, pertama case 1, case 2, case 3. Okay, dia. Okay, kita look at case 1.
Okey. Okey, jadi R nanti sebab dia akan bagi dua nilai kan, ni ada tolak minus kan, jadi dua nilai. Jadi the roots are distinct and real. Maknanya bila kita, kalau katalah saya buat macam ni kan, X tolak, katalah X tolak A kan, ni kata yang boleh faktor lah. Kalau boleh faktor, maknanya dia jatuh dalam kategori apa? Kategori ni. Kalau dia boleh faktor, memang dia adalah real number. Kalau boleh faktor, dia memang real number. So sama ada dia case 1 atau case 2. Okey, ataupun bila awak masukkan dalam ni, awak dapat satu nilai di mana yang ni B squared minus 4AC ni adalah positive number. Okey, kalau kita dapat this one B squared minus 4AC adalah negatif, katalah awak dapat because AC tu didarab dengan 4 bigger than B squared, so of course they will give you negative number. Okay, so negative number, square root of negative number is not defined in this real number tau, real number. Okay, jadi sebab itu kalau ini negatif, okay, dia akan jatuh dalam kategori case 3. Okay, jadi untuk setiap case ni dia ada cara kita tuliskan solution dia. Okay, kalau untuk root dia yang distinct and real, contohnya yang kita boleh faktorkan kan, sure lah dia real. Okay, adakah dia distinct? Tengoklah. Kalau you dapat A tolak B, maknanya solution you ialah A dan negatif B kan, solution dia kan. Sebab nanti ni equal to 0. Jadi solution dia adalah X equal to A, X adalah equal to B. Okey, jadi adakah A dengan B tu sama? So kalau daripada sini tak sama lah kan. Jadi kalau tak sama, the roots are distinct and real, iaitu kalau R1 tak sama dengan R2, ni adalah R1 kita, ni adalah R2 kita, dan kita tengok memang tak sama, satu adalah A, satu adalah negatif B. Okey, maka kita punya template jawapan kita yang ni. So nanti kita akan buat jawapan dia adalah C1E R1, kita pilihlah AX, dan C2E R kita ambil negatif BX. BX gantikan R2 dengan R1 dengan R1 kita tandakan A, R2 kita tandakan negatif B. Okey, negatif B. Jadi kalau kita dapat the root dia adalah distinct and real, maka kita punya solution jawapan inilah template solution jawapan kita. Okey, awak kena ikut yang ni. Okay, but if R1 equal to minus R2, contohnya kan, kalau awak dapat sini adalah X tolak 2, okay, ini adalah X tolak 2, katalah you boleh faktor kan, X tolak 2, satu lagi X campur 2. Okay, jadi solution awak adalah X equal to 2 dan X equal to negatif 2 kan, solution ni kan. Okay, kalau you boleh tulis jawapan awak dalam bentuk macam ni. Okay, R1 awak ambil lah 2, R2 awak ambil lah negatif 2 kan, gantikan kat sini. Okay, tetapi dia ada satu lagi, kalau lah R1 equal to negatif R2, contohnya macam ni. Okay, R1 awak adalah 2 dan R2 awak adalah negatif 2. So dia ni, X ni adalah negative of this. R1 adalah negative of R2 ataupun R2 adalah negative of R1. Jadi kalau kita dapat macam tu, so kita boleh tuliskan solution kita dalam bentuk macam ni. Okay, sampai sini ni. C1 cos R1X plus C2 sin R1X. Okay. Okay, 2 Okay. Okay, faham tu? Ni kalau kita dapat dia punya root dia adalah distinct and real. Distinct and real. Okay. Maknanya kita boleh faktor ataupun kalau kita gunakan this formula, okay, whatever kita dapat nilai bawah dalam ni adalah positif. Okay, bila B squared ni kan minus 4AC kita dapat positif lah. Okay, kita dapat bigger than 0. Okay, dia dapat bigger than 0, so dia dalam kategori ni, jadi kita boleh tulis jawapan kita dalam bentuk sama ada kita tulis dalam bentuk ini, okay, ataupun kita boleh tulis bentuk ini. Kita tulis bentuk ini apabila kita punya X1 dan X2 kita ataupun R1 dan R2 kita adalah negative of each other. Okay, kita dapat R1 equal to negatif 3, R2 kita dapat 3. Jadi dia negative of each other kan. Jadi kita boleh gunakan template yang ini sebagai jawapan dia lah. Okay, faham ke tidak faham? Doh.
Faham, madam. Okey. Okay, this one kan. Okay. Okay, case 2 Case 2, the roots are equal and real. Ni kita dapat root dia, maknanya kita dapat sama. R1 dengan R2 tu sama. Okay, dan R1 R2 tu adalah real. Real maknanya kita boleh faktor. Lepas tu kita dapat jawapan sama lah. Maksudnya ni macam ni kalau saya boleh faktor kan. Kalau anything can be factorized adalah real katalah saya dapat macam ni jawapan dia. X campur 2 ikut saya bila saya faktorkan saya dapat macam ni. Okay, dia sama nilai dia. So root dia sama, R1 adalah negatif A, R2 adalah negatif A. Jadi dia dalam kategori mana? Kategori case 2 ni. So kalau dalam kategori case 2 ni, ini cara awak tuliskan jawapan awak. Okay, Y adalah C1 plus C2X E R1X. Ni R ni pilih mana? Nak ambil R2 pun boleh, R1 pun boleh sebab dia sama kan. Okay, sama. Jadi kita tulis ke sini R1 lah. R1. Okay, C1 campur dengan C2 ni general solution lah. C1 ni kita kena cari. Tapi kita bagi jawapan ni sebab kita tadi soalan kita kan general. So kita bagi pun jawapan pun general. When you have specific question, then you akan ada specific solution. So this one is a general equation. So general solution lah kita bagi. Okay. Ini kalau ini adalah bentuk jawapan kalau kalau kita dapat root dia adalah real number dan juga the same number. Your R1 equal to R2. This is how you write your answer lah. Okay. Okay, that one faham ke tak faham? Hello. Boleh faham tak? Okay, kita pergi kepada case 3. Case 3. Dalam case 3 ni, the root are distinct and complex. Di mana R1 not equal to R2, R1, R2 adalah element of complex. Okay. So kalau kita dapat macam tu, maka kita akan jawapan ni template jawapan kita kalau kita dapat R1 tak sama dengan R2 dan R1 dan R2 adalah complex number. Complex number means awak akan jawapan awak tu dia adalah bentuk jawapan macam ni lah. A equal to A campur tolak A campur tolak B okay BI ni tak sambung BI. So ini adalah dia punya real part and dia adalah dia punya imaginary part. So you have a complex solution lah, complex solution. Okay, so bila ini berlaku apabila awak gunakan root ini, formula ini untuk cari root dia, awak dapat dalam ni nombor ni, awak dapat nombor dia negatif. So kalau dapat nombor negatif memang dia akan pergi kategori ketiga. So selagi dia positif, dia akan pergi kategori 1 atau kategori 2, apa tengoklah. Okay, jadi kalau kita gunakan formula ni, because selalunya okay, function yang produce the complex number solution ni selalunya dia tak boleh kita faktorkan. Satu. Kedua, dia punya kalau kita guna formula ni, so B square minus 4AC awak adalah less than 0. Maknanya dia bukan nombor, dia negatif. Awak dapat nombor ni B square minus 4AC ni awak dapat negative number. So square root of negative number is not defined in a real number. Okay. Tapi apa kita buat ialah kita anggapkan dia positif, lepas tu kita akan tambah dia kat ujung dia tu, nanti kita akan tambah I lah, tambah I maksudnya ialah
dia adalah complex solution, di mana A ni ada the real part dan B ini adalah the imaginary part. Okay, jadi most of the time kita akan deal with the case nombor 3 ni sebenarnya. Okay, case nombor 3. Inilah cara jawapan kita. So tengok ni, cuba bermesra ataupun ingat benda ni lah. Ni kan y equal to EAX. Ni cara kita tulis, jawapan when you have a root and also you have a distinct and complex root. This is how you write your answer lah. So you carilah apa di A, apa di C, apa di C2, apa di C1. That one only you can know that one if they give you a specific question lah. So dalam kes ni we are trying to solve the general equation kan. Jadi jawapan kita pun general jugalah. Kita tak ada A ni, kita tak ada C ni, kita tak ada C2, tak ada. Okay. Tapi kalau kita diberi spesifik, kita kena selesaikan sampai habis. Okey, so setakat ini ada soalan? Hello. Tak ada. No, madam, tak ada soalan. Okey, tak ada soalan, bagus. Okey, sekarang kita tengok example ni lah. Kita ada 4 example kat sini. Okey, so setiap example ni dia akan jatuh dalam kategori 1 ataupun 2 ataupun 3 lah. Jadi awak boleh tengok ni kat sini. Okey, sekarang we look at question number 1. Okay, this is a second order differential equation sebab kita ada second derivative dalam dia. Okay, kita ada first derivative. Okay, ini tak ada menggunakan Laplace transform Ini kita tak ada gunakan Laplace transform. Ini kita menggunakan cara kita selesaikan differential equation kan. Okay, so d square y dx square. Okay, sekarang kita tengok jawapan. Okay, kat sini dia dah skip beberapa langkah kelas. Okay, pertama kalau awak ada tu kan awak kena buat macam ni. Awak ada macam ni kan, awak akan buat dulu let y equal to ERX kan. Okay, macam saya tengok sini. Okay, yang ini kan. Okay, yang ni macam mana dia boleh dapat yang ni kan. Okay, so ini daripada question ni kan. Okay, so sekarang kita tengok sebab dia dah skip, dia tiba dapat yang ni kan. Okay, yang ni apa dia buat lah, dia mula-mula dia let y lah. Dia let y equal to this. Okay kelas, ni y equal to ERX. So ini adalah second derivative. Ini adalah ini first derivative, ini second derivative kan. Okay, so dia akan masuk dalam equation asal ni. Okay, kalau saya buatkan tadi ni adalah kita ambil yang ni lah kan. Kita ambil yang ni R square ERX kan. Ni lah. Sini adalah saya ambil sini kan. R apa tadi? R square ERX, R square. Okay, R square ERX. Okay, untuk ni. Okay, plus 5. Okay, dy dx apa? Dy dx ialah ni. RERX. R. Okay. RERX kan. Okay, sini kita ada ni. Okay, kita ada RERX. Okay, so tengok ini adalah plus 6 kan. Plus 6y 6 ERX lah. Okay. Lepas tu apa di common term ni kan. Ni satu, ni common term ERX pun kat luar. Jadi saya fakturkan, saya dapat yang ni sebenarnya. So sini adalah R square. Okay, plus 5R. Okay, plus 4R plus 6. Okay, ni bracket kan. Kali dengan ERX. Equal to 0 kan.
Tadi kita bagi dia lebih tahu tadi, ERX tak boleh jadi kosong, takkan kosong. Sebab itu kita nak yang ni saja kosong lah, inilah mestilah yang ini akan kosong, inilah yang kosong. Inilah saya set up ni, R squared plus 5R campur 6 equal to 0. Jadi saya faktorkan, dia boleh faktor. So dia boleh faktor, lepas tu dia adalah real number. Lepas tu kita tengok root dia sama tak. Untuk yang ni root dia adalah -2, untuk ni adalah -3. So root dia adalah tak sama. Jadi maknanya dia kategori root yang real dan root yang tak sama. Jadi kita akan pergi kepada yang mana? So template yang mana? Template yang inilah. Ni. Bila dia real dan dia tak sama. Okey, ni template jawapan dia. C1ER1X, C2ER2X. Lepas tu jawapannya apa? C1ERX plus C2ERX. Nampak tu? Di mana R dia adalah -2 dan R adalah -3. Ni jawapan dia kan. Ni kalau ni darab ni equal to kosong, mestilah R equal to -2. Okey, R tu -2 dan R equal to -3. Okey, sebab itu kita ganti kat sini -2 dan -3. Okey. So kita ambil dulu template yang mana? Template jawapan bagi root yang tak sama dan juga nyata. Dan ialah nombor nyata. Okey? Alright, so setakat ni boleh faham? Hello? Madam, yang C1, C2 tu dia tak payah cari nilai Tak ni. dengar. C1 dengan C2 tu tak payah cari nilai dia. You tak boleh cari sebab dia tak ada bagi initial condition. Okay? Kalau kita bagi dia initial condition, maksud saya dia bagilah dy dx equal to 3, add x equal to 2 ke macam tu kan. Jadi kita boleh masukkan dan kita boleh dapat the nilai for C1 and C2. But this one no, there's no initial condition, so mean the answer will be in general form. This is general form. So this we don't know the C1 and the C2 unless dia bagi specific condition of that equation. Boleh faham? Faham ya? Okay, so kita tengok jawapan nombor 2 ni 9 d square y dx square minus y equal to 0. Okay, ni pun dia dah ringkaskan lah, maknanya dia mulakan macam ni lepas tu dia dapat yang ni. So 9r square equal to 1, jadi 3r plus 1, 3r minus 1 equal to 0. Jadi r equal to 1/3, r equal to minus 1/3. Okay, ini masih lagi real sebab dia boleh factor kan. We can factorize the equation and then the answer that we get adalah different, r equal to 1/3 and r equal to -1/3. So it's different, but the R1 is the negative R2 dan R2 is the negative R1. So cara kita tulis solution, kalau kita tengok tadi kita dah cakap, kalau dia mana dia, is it in here ya. Kalau lah dia R1 adalah negatif R2, then kita boleh write kita punya equation seperti ini, C1 cos R1 X plus C2 sin R1 X. Okay, jadi dia buat solution kat sini. Okay, C1 cos 1/3 X plus C2 sin 1/3 X. Okay, tengok ni jawapan dia. Ni cos dengan sin. Ni ditulis sin dulu ke? Cos dengan sin. Okay, alright. Ada tak masuk ke? Okay, so that is B. Okay, that is B. The answer is still real number. Okay, then they are distinct but they are the negative of each other. Okay, that is the way how we write the answer for this type of equation lah. Okay, now C C ni 4y double prime plus 4y prime plus y equal to 0. So the y prime sama dengan ni. D square y dx square kan. Y double prime sama dengan ni. Okay. Now kita lihat C ni dia akan buat auxiliary equation lah kelas. Okay, cuba you buat kan. Cuba tengok. Kita tengok kategori C ni.
Okey. Dia tengok integrasi tu yang ini dia set up istilah yang ni kan. Mana yang ni, mana yang ni. Okey ni. R equal to negative half, R equal to negative half. Okey, ni boleh faktor kan. So balik faktor maksudnya dia masih lagi real lah. Masih lagi real dan dia punya equation ni sama, solution dia sama. R1 adalah negative half, R2 adalah negative half. So when you have power dia tu adalah half dan juga apa? Dan juga okey, dia adalah real dan juga lah negative of each other lah. So apa yang you buat, you akan ambil ni solution macam question nombor 2 tadi. Kalau root dia are equal dan real, okey, ini dia punya template solution dia. C1 plus C2x e to the power R1x. Okey, jadi awak buat samalah ni. Okey, daripada sini kita akan dapat yang ni, lepas tu kita dapat dia punya root ni macam ni. Okey, just apply je lah C1 plus C2x. Okey, so E adalah half x. Ambil lah mana-mana ni kan, E half x. That our C. Faham ke tak faham? Okay, last sekali. Okay, ni this is last sekali soalan. Okay, y double prime tolak y prime plus 13 equal to 0. Okay, so kita tengok pendekatan ni macam mana. Okay, oleh kerana kita tak boleh nak factorize yang equation tadi, so kita gunakan another option to find r menggunakan formula negatif tadi kan. Jadi 1 plus minus square root of 1 minus 4 darab 13. Jadi 4 kali 13 awak dapat nilai dia adalah negatif. Negatif kan. Satu tolak some negative big negative number kan. Negative number, big negative number. So dalam real number ni, so negative square root of a number is not, kita panggil syntax error. Kalau kita tengok dalam kalkulator dia akan bagi syntax error lah. Okey, syntax error kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita anggapkan ini adalah macam satu tolak dengan berapa ni kan. Saya anggapkan dia positif saja. Kalau kata dia dapat negatif 51 kan, patut dia dapat negatif 51, tapi nampak tu dia double negatif tu. Okey. So apa dia buat, dia tambah I kat ujung ni. Tambah I, ingat tu. Bila you tambah I, we know that this is a complex number. This is a complex number. Okay? Okay. Then kalau solution ni macam mana? Ni kayak you buatlah macam ni. You kira lah macam biasa kan. Kita dah anggap dia macam positif. Okay, dia kan dah positif semua. Then you tahulah apa satu campur ni kan. Okay, lepas tu this is the solution. This is the real part. This is the imaginary part. Imaginary part. Ni 1 tolak 14 kali 3, 4 kali 3 adalah 51. Okay, patutnya ada negatif kan, tapi kita tak ada, kita ignorekan negatif. So kita take notes that jawapan kita nanti adalah mengikut tablet yang ini. Okay, ikut tablet yang ni, y equal to C1 plus C1 C2x plus e to the power negative 1. Okay, alright, so kita lihat kepada yang ni tadi. Okay, okay, then the solution ialah ni. Okay, ini akan menjadi the real part, ini adalah dia punya imaginary part. Okay, so masukkanlah dalam solution kan. Okay, so y equal to e half, ambil ni, x dalam bracket C1 cos square root of 51 over 2, nampak tu? Dibiarkan saja. Lepas tu C2 sin square root of 51 over 2 x. Okay, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia kan. So jangan ingat macam jawapan you nak dalam bentuk biji-biji ke, tak ada. Okay, so benda-benda tu tak adalah. Okay, so faham tak ni? Ini kan bila you tak boleh faktor, kita akan gunakan formula R equal to minus B plus minus square root of B square minus 4AC over 2A kan. Jadi awak gunakan formula tu untuk
untuk dia kalau tak boleh faktor tak semestinya tak real boleh je nanti bila awak faktor dapat dalam ni adalah positive number, lepas tu you bercari tekan square root of positive number. Contohnya saya tak 1 tolak 4 kali 13, katalah contohnya saya dapat katakan nombor dia adalah semua kena jadi positif kan, katalah yes 36 kan, 36 square root of 36 is 6 kan, is 6. Okay, so 6 bagi ni kita dapat 6 kan. Ini kata ni 30, katalah ini 1 tolak ni awak dapat negative number kan, negative number. Jadi awak dekat sini awak dapat 51. Okay, lepas tu in order benda ni nak jadi valid sebab dia adalah complex number. So bila awak tahu jawapannya nampak tambah I kot macam ni. Jadi square root of 51 over 2, jadi awak boleh carilah dia punya jawapan sebenarnya lah. Okay, kalau tengok tablet ni nampak ni. Kategori D ni. E to the power of half x. Tu bebas lah. Dia boleh ambil E mana-mana, power pun mana-mana. Okay, equal to E half x. Ni soal ni dia punya jawapan dia. Okay, cuba perhatikan tu dengan ni. Nombor D kan. Okay, so dapat yang ni. C1 cos 51 over 2x plus C2 sin square root of 51 over 2x. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Okay, so ada soalan nak tanya tak? Do you have any question to ask me? Tak ada. Okay, awak punya assessment 3 nanti will be one on harmonic analysis and the other one on Fourier series. Jadi belajarlah untuk Fourier series yang kena cari ABC tu Okay. Okay, saya rasa itu saja. Okay, kelas kita memang pendek saja. Okay. Saya kembali kepada ni. Okay, ada berapa sekarang? 31. Ada about 8 orang kot tak datang. Okay, 8 orang tak datang. Saya punya video sebenarnya buka ni. Okay, saya tutup kamera lah. Kamera saya boleh tutup. Alright. So kalau tak ada apa-apa, sekian sajalah kelas. Tak ada apa-apa soalan. Tak ada Okay, tak ada hari Rabu ni test awak satu soalan on Fourier series dan satu soalan on harmonic analysis. Okay, so untuk bobo soalan awak kena dapatkan Fourier series untuk function itu, untuk function tu. Okay, jadi you will have to refer kepada function yang diberikan lah. Okay, so sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.